حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala mu'allim qadasallahu sirrah. Al-anwaru matayal qulub wal asrari. Situ. Al-anwar matayal qulub wal asrari. Bermula segala nur itu. Matayah mana kenderaan. Al-qulub wal asrar, bagi segala hati kepada hadrat Allah Ta'ala yang mengetahui segala yang gaib, dan kenderaan segala rahsia kepada hadrat Tuhan yang amat kuasa dengan kenyataan segala ilmu laduni. Pertama, masalah nur. Apa ia nur? Bahasa Melayu kata terjemahan nur maknanya apa? Cahaya. Lawan nur zulmah, mana kegelapan. Bercahaya terang dengan gelap gelita. Maka dalam cahaya tentulah berbeza dalam keadaan gelap. Berjalan dalam keadaan terang dengan berjalan dalam keadaan gelap. Jadi nur ni dia kata nuqtatun taqa'u fil qalbil 'abdi min ma'nal ism aw sifat yasri ma'naha fi kulliyati hatta yubsirul haqqa wal batil ibsaran la yumkinuhu at-takhalluf ma'ahu an mujibihi. Mana nur merupakan nuqtatun, satu nuqtah taqa'u fil qalb, yang mana dia ni jatuh di dalam hati hamba. Daripada apa? Min ma'nal ismin, daripada makna isim Allah Ta'ala. Au sifatin, atau sifat. Makna tu yang Tuhan cempak ke dalam hati seorang tadi. Lalu dia pun berjalan, makna tadi pada setiap hati. Sehinggalah dia melihat benda hak itu hak, benar itu benar. Bermakna seorang bila dia nampak kebenaran sebagai kebenaran, kebatilan sebagai kebatilan, bermakna itu adalah nur dari Allah Ta'ala. Kalau sekiranya dia tak nampak benar ke tak benar, dia tak apa, gelap, itu dipanggil zulmah, kegelapan. Jadi nur ni dia boleh apa? Bertambah dan dia boleh berkurang. Dia ada nur muwajahah, ada nur tawajuh. Dia banyak jenis. Kemudian dalam matan ni dia bawa datang itu lafaz qalbun, ya, anwar mataya al-qulub. Mataya apa makna dia? Ialah jamak kalimah matiyah. Dia telah dipanggil kenderaan. Jadi bila kita nak berjalan, kita ada kenderaan. Kalau tak ada kenderaan, lambat sampai. Takut-takut tak sampai. Ya, begitulah hati kita. Dia nak berjalan, maka dia ada kenderaan ni. Apa kenderaan dia? Itu anwar, nur. Kalau tak ada nur, kita boleh berjalan. Adapun jasad kita luar ni, jisim kita luar ni, ya, kenderaan dia bentuk luaran. Ya, kita naik kereta, naik motor, naik bas, kapal terbang, ya, itu kenderaan luar yang membawa jasad kita yang luar. Adapun dalam, ya, perjalanan yang lebih tinggi, lebih besar lagi, lebih bermakna, lebih hebat, adalah perjalanan hakikat diri kita. Hakikatul insan, hakikat insan itu sendiri. Iaitu dia berjalan menuju ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala.
supaya dia sampai kepada hadrah Tuhan. Apa makna sampai? Sampai mana dia masuk? Ya, duhulu ilal maqamil muraqabah wal musyahadah. Al-musamma maqamul ihsan. Dia masuk dalam maqamil muraqabah dan maqamil musyahadah. Musyahadah, muraqabah. Yang dinamakan dia maqamul ihsan. Mana dia ambil? Itu dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jibril alaihissalam berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya oleh Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Ya Muhammad, ceritakan aku apa itu ihsan. Lalu Nabi menjawab, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tara fa innahu yarak." Ihsan itu ialah engkau mengabdikan diri kepada Allah seolah-olah kamu lihat, seolah-olah bukan lihat. Sebab kita tak dibenarkan melihat dengan mata kepala kita di dunia ini. Berdasarkan ayat la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Kamu tidak dapat melihat Allah di dunia dengan mata lendir kita ni, mata luar. Tapi Allah Taala yang melihat kita. Jadi sebab kita gunakan kalimah ka'annaka tara, seolah-olah kamu lihat. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Kalau duduk makam tu tak boleh, tak terasa kita lihat Tuhan, kena rasakan kita sentiasa dilihat pandang oleh Allah. Itu dipanggil maqamil muraqabah. Atas makam musyahadah, bawah dia makam muraqabah. Dia duduk antara dua ni, sama ada dia masuk dalam maqamil musyahadah atau maqamil muraqabah, maka orang itu dipanggil orang yang kata minal wasilin, orang yang telah sampai ke hadrat Tuhan. Itu maksudnya. Bukan sampai duduk sebelah kita ni kan. Ya Allah Ta'ala di laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk. La yattakhiz, dia tak mengambil al-makan waz zaman, dia tak mengambil tempat ataupun masa. Sebab Allah Ta'ala tidak dirungkum oleh masa, tidak dibendung oleh tempat. Ya, yang bertempat, berhajat tempat masa ni ialah al-khalaiq, ialah makhluk yang lemah. Ya, semua kita inilah termasuk segala-gala makhluk. Yang lain daripada Allah Ta'ala dipanggil makhluk. Maka bersifat dia. Ada pun Allah Ta'ala dengan sifat dia yang maha tinggi. Tu. Jadi maksud sampai di sini usul ataupun wisal ialah sampai dimasuk dalam makna hadis sahih. Iaitulah dia terasa sentiasa. Dia duduk, dia berjalan di mana sentiasa diingat akan Allah Ta'ala. Maka ingatan-ingatan itu dipanggil anwar. Ada nur muraqabah, ada nur musyahadah. Itu yang kita minta doa kan. Allahumma ja'alni min ahli tajarrudi anil aqwan. Ya, wajzib qulubana anin nazar wa sukun ilaiha hatta yang kashifalana anwarul muraqabah wal musyahadah. Doa tu apa? Bawa baca, bangun tahajud malam baca. Lepas sembahyang pun baca doa. Allahumma ja'alna min ahli tajarrud. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, ij'al, jadikanlah kami min ahli tajarrud, daripada ahli tajarrud. Apa makna tajarrud? Apa makna tajarrud? Orang yang sunyi hati dia menghadap pada makhluk. Hati dia tidak diperhambakan kepada makhluk. Dia telah bebas, dipanggil makam hurriyah. Makam bebas, merdeka. Bahawa hati dia tidak diikat dengan sebarang makhluk. Ini makam tinggi. Ya. Allahumma ja'alna min ahli tajarrud anil aqwan. Apa makna aqwan? Khalaik, makhluk dipanggil aqwan. Ya. Wajzib qulubana anin nazar wa sukun ilaiha. Wajzib, ya Allah sentaplah daripada hati kami. Minta Allah sentap. Kita tak boleh nak sentap dan tak ada daya itu. Ya. Kita tak ada kuasa nak menyentap, nak menarik, semua pertolongan daripada Allah Ta'ala. Wajzib qulubana, sentaplah ya Allah daripada hati kami. Wajzib qulubana anin nazar, daripada memandang-mandang kepada makhluk. Nazar wa sukun ilaiha, dan tertambat dengan makhluk. Minta Allah tolong. Tuhan sentap. Sebab tu bila jazbah berlaku, Allahu yajtabi ilaihi mai yasha. Itu ayat Quran. Allah Ta'ala tarik hati orang yang kendak. Bila Tuhan tarik ni, kita tengok tukang sihir Fir'aun macam dia dah demand dengan Fir'aun tu, berapa nak bayar macam-macam. Tapi bila Tuhan sentap aja, oleh kerana tengok mukjizat Nabi Musa begitu hebat, Allah Ta'ala sentap hati dia. Terus dia beriman, amantu billah. Fir'aun kata, kau beriman tak minta izin dengan aku lagi. Ukat yang wala usalliban, aku cencang kau cencang, dia kata. Mati dia pagi, syahid. Dia beriman,
pagi petang dia syahid terus. Ini ada berlaku dengan jazbah. Apa makna jazbah? Tarikan daripada Allah Ta'ala. Siapa yang menarik? Allah Ta'ala. Kita minta lah. Wajizib qulubana, ya Allah tariklah daripada hati kami. Wajizib qulubana anin nazar wasukun ilaiha, daripada memandang-mandang tertawan dengan dunia, ya, wasukun, dan terbenam kita duduk diam, terperangkap, diperhambakan oleh makhluk dan dunia. Minta Allah tarik. Sampai bila tu? Hatta yang kasyifa lana, sehingga terkasyaf, terbuka batin hati kami. Hatta yang kasyifa lana anwarul muraqabah. Ni tinjang nur-nur murakabah atau tanjempaan, wal musyahadah, dan musyahadah hati ke Tuhan. Bila masuk ini bermakna apa? Hati dia dah boleh berjalan menyeberang alamil lahut, alamil jabarut, dia naik. Sekarang kita duduk alam mulki. Bila hati kita dibukakan akan memandang alamil malakut, alam sir sana, macam-macam lagi ada. Alamil jabarut sampai alamil izzah. Ya, di situlah tempat pentajalian kebesaran Tuhan, sehingga lenyap pandangan yang lain. Dia pandang pokok, nampak dia. Dia pandang langit, nampak dia. Semua dia nampak dengan mana? Dengan mata dalam. Bukan mata luar. Mata luar tak boleh. Kalau mata luar dah serupa makhluk dengan Tuhan. Ini makna mata dalam. Dia panggil syuhud, muraqabah dan musyahadah. Maka dia dapat benda tu kena banyak zikir, banyak doa, banyak zikir, banyak jaga benda-benda yang tak elok. InsyaAllah hati itu bersih. Ya. Maka sini nak ceritakan ialah kenderaan bagi rohani kita yang nak berjalan ke medan yang paling tinggi. Bukan berjalan makhluk ni, dah pergi Johor, pergi Singapura kan. Ya, nak pergi London ke mana. Luar negara Timur Selatan, itu semua benda tu orang kafir pun dapat, tak ada harga. Ya, nak berjalan ke hadrat Allah Ta'ala terus. Ya. Maka dia punya kenderaan apa? Al-Anwar. Ya. Nur sabit dengan nas Quran dan sabit dengan nas hadis Nabi. Afaman syaraha sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbi. Itu nas Quran. Tidakkah mereka yang telah dibukakan, lapangkan hati dia dengan nur pembukaan dengan Islam, maka fahuwa ala nurin. Orang yang telah ada Islam ni, maka orang tu sudah ada nur kan. Tuan-tuan semua ni ada nur. Kalau tak ada nur tak boleh sampai masjid. Ya. Al-anwar, anwarul qulub wa hiya anwarul Islam wal iman. Anwarul sarair wa huwa anwarul ihsan. Ya. Nur qalb, qulub, nur hati itu dipanggil nur Islam dan iman. Mana Islam dan iman diserupakan macam nur, itu maksud ini. Ya, bila dimasuk di dalam hati kita, kita dah beriman, bermakna dah terang hati itu. Dia kenal Tuhan dia. Dia tahu siapa dia, siapa Allah Ta'ala. Dia tahu daripada mana dia datang, di mana dia sekarang, ke mana dia nak pergi depan ni. Semua dah ada tu. Itu menandakan hati dia sudah ada nur. Kalau tidak ada nur tak boleh masuk tuan. Jam. Sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzilhum la yu. Sama je orang kafir tu. Ya, sama kau beri peringatan tak perkhidmatan ya Muhammad, dia tetap dia tidak beriman. Pada nur tu tak masuk. Ya, lapisan hati yang pertama dipanggil sadrun. Sad dal ra. Afaman syaraha sadrah lil Islam. Tidakkah mereka yang Tuhan dah pancarkan nur pada sadar dia, dia masuk dalam. Kalau dia beriman. Kalau dia tak masuk peringkat sadar, Tuhan beri pun dia tendang balik. Nanti dia tak beriman. Ya, dia tak akan dapat. Lepas sadrun, dia pergi peringkat yang kedua, dia panggil qalbun. Itu dalam hadis Nabi kata, inna nura iza dakhalal qalb in fashahawan syarah. Nur tu bila masuk, nur iman Islam masuk di dalam qalbun, hati seseorang, ya, in fasaha wan syarah. Hati tu lapang, dia tenang, ya, sebab dia dah mula ada hubungan kontak rohani dengan Ta'ala. Lalu sahabat tanya, hal lizalika min alamati allati tu'rafu biha, adakah tanda yang kami boleh kenal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang hati kami ni dah ada nur atau tidak? Rasulullah menyatakan 6, ada. Dalam hadis ni Rasulullah sebut 3. Ya. Pertama, at-tajafi an daril ghurur, hati dia renggang dengan dunia yang menipu daya. Dunia diambil, tapi dunia mana? Dunia yang dikatakan mazra'atul akhirah. Dunia yang menjadi mazra'. Apa mazra'? Ay mahaluz zar'i, tempat tanaman. Mana dunia untuk mendekatkan diri ke Tuhan, itu diambil. Ya. Adapun dunia untuk lalai, untuk nafsu, untuk apa, itu ditendang, dibuang. Itu sifat orang yang sudah ada nur. Kalau dia mencari dunia,
siang malam pagi petang, tujuannya melayan kehendak nafsu dia, untuk bersedap, untuk berseronok, untuk berbangga, untuk macam-macam lah. Itu semua ada nur gelap. Ya. Sama-sama makan tuan-tuan, makan bentuk duniawi, makan, minum, tapi ia tak sama dari sudut ukhrawi. Dua orang, dia makan kenapa? Kerana nak ambil kesihatan, nak beribadat. Maka makanan dia jadi akhirat. Yang ni makan sebab apa? Makan kena nak sedap je. Tak ada berkosong. Itu beza. Zahir sama, tapi dalam dia beza. Sebab ada nur. Itu nur Islam masuk. Dia kontrol. Ya. At-tajafi andaril ghurur, hati dia renggang dengan dunia yang menipu daya. Jadi maknanya dia tak ditipu di dunia. Dia kontrol dunia, bukan dunia kontrol dia. At-tajafi andaril ghurur. Yang kedua, al-inaba ila daril khulud. Hati dia sentiasa ingat negeri yang dia nak balik, yang kekal besok. Ya, dia ingat di dalam alam barzah ni besok, malaikat nyawa ambil nyawa dia besok. Macam mana ni hantar sampai kubur, duduk dalam kubur besok entah ni. Jasad kita duduk dalam tanah liang lahat. Rohani kita dah ada dalam alam barzah, alam antara dunia akhirat, sebelum lagi dikiamatkan. Itu beberapa tahun nak duduk, ribu tahun, wallah alam. Takkan berlaku kiamat selagi ada orang menyebut nama Allah Ta'ala. Memang dia makin dekat kiamat, tapi bila tak tahu kan. Yang dah duduk dalam kubur datuk nenek moyang kita dah berapa ratus tahun itu. Kita duduk atas dunia 100 tahun pun rasa lama dah. Ya. Jadi maknanya lepas tu nak bangkit balik besok, soal jawab lagi. Ya, nak timbang mizan sana, kemudian sirat, banyak cerita. Ya. Al-hayat ba'dal mamat, kehidupan lepas mati amat dahsyat. Lebih dahsyat daripada dunia lagi. Punya hebat di sana besok. Jadi benda-benda ni semua dah ada dalam minda dia. Hari-hari dia fikir benda dia, macam mana nak cari jalan selamat. Itu nandakan iman dia sudah ada nur. Ya. Kalau dia lupa langsung akhirat, habislah tu, orang tak ada nur, gelap ni kan. Ya. Kalau tanya masjid kampung dia, orang tak tahu. Surau kan surau. Tak perasan dia tu. Surau dia tak perasan. Masjid dia tak perasan. Habis tu, gelap dia tak nampak. Yang ketiga, yang pertama apa? At-tajafi andaril urud. Genggang hati dia daripada dunia yang menipu daya. Yang kedua, al-inaba ila daril khulud. Hati dia sentiasa kembali mengenangkan keadaan selepas kematian. Yang dia nak buat melalui proses terlampau banyak. Sama ada ilal jannah awin nar, sama kemuncak dia ke syurga atau sebaliknya. Nauzubillah. Kemudian yang ketiga, isti'dad lil maut qabla nuzulil maut. Dia membuat persiapan mati sebelum datangnya kematian. Semayang, ya, puasa, zakat, baca Quran, zikir, buat kebajikan itu, buat amalan saleh, macam-macam lah. Ya. Itu menandakan hati dia sudah ada nur. Ya. Di hati kita ada nur tak? Ada. Kalau tak ada nur, tak naik di surau. Masjid boleh tak kenal. Ya, nak pergi kuliah lagi tak nampak, gelap. Ya, lepas tu dia kata, orang tak penat pergi masjid, buat apa gitu. Tak penat pergi masjid. Pergi masjid pula dia kata penat kan. Bahawa kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap gulungan tu dia seronok dengan gulungan dia. Gulungan ahli akhirah dia seronok dengan kehidupan cara bi'ah suasana hari akhirat. Ada gulungan ahli dunia dia seronok dengan cara dunia dia. Pagi dia pergi kepala otak ni. Hari ni income banyak mana masuk. Mayang subuh tak ada kan. Orang bank dia buat tak dengar ya. Ya, itu ahli dunia lain, na'udzubillah. Jadi Allah Taala ada bagi masing-masing seronok dengan cara dia. Ya. Kita tengok orang nak azan maghrib pula, dia bekerja main bola, kita kata budak-budak ni, ya Allah. Orang nak azan lagi tak kisah kan. Dia pula tengok kita, pak cik tak penat pergi surau. Dia pula kata kita tak penat pergi surau. Tak penat pergi masjid. Pergi surau gitu. Sebab apa tu? Tiap-tiap gulungan tu Allah jadikan dia suka kepada apa? Jalan masing-masing. Maka jalan tu ada dua lah, jalan yang benar dan jalan yang sebaliknya. Orang ahli sa'adah, ahli kebajikan, dia akan dibukakan seronok melakukan amal saleh. Takut dia meninggalkan amal saleh. Adapun sebalik ni tak nampak amal saleh ni, tak nampak, gelap. Sebab apa gelap? Tidak ada nur. Tadi. Jadi bila bertambah amalan ni tadi apa? Makin bertambah nur hati dia, makin terang, makin terang, makin terang. Sebab ziyadatul amal tadullu ala ziyadatil iman. Bertambahnya amal itu menunjukkan bertambahnya iman gitu. Sebab kita menuntut pertambahan, ya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan manizdada yauman bahwa maghbunun. Barang siapa yang sama ia kedudukan hari semalam dengan ini,
Kalau dicek, ditimbang, disukat ataupun diukur, iman semalam dengan hari ini sama. 50-50. Kurang tidak, tambah pun tidak. Maghbun, kata Nabi. Orang tu telah terpedaya dan tertipu. Siapa yang an-nafsu, ad-dunia, sehingga dia tak dapat membuat apa? Az-ziyadah, pertambahan. Islam nak kita advance ke depan. Ilmu walaupun sikit dia kena bertambah setiap hari. Amal walaupun sikit dia kena tambah. Iman walaupun sedikit dia kena bertambah. Ya, sebab kita makin dekat, makin dekat, makin dekat. Kalau dia makin dekat, dia pusing makin kurang, itu bahaya kan. Takut dia mati dan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Lepas tu disuruh kita apa? Kita buat muhasabah. Dia 3 peringkat ya. Muhasabah, muraqabah, dan musyahadah. Peringkat kita ahli syariat, kita muhasabah. Kalau peringkat dan tijak makam auliya dia main muraqabah dengan musyahadah. Ya. Lepas tu Syekh Makunuddin Al-Asmari dalam Tajul Urus dia sebut apa? Tiap-tiap hari kan. Sebelum dia tidur tu dia ambil masa beberapa masa, 20 minit ke setengah jam ke, atau kita dapat 15 minit pun kita muhasabah balik. Daripada hari ni kita bangun pukul berapa? Pukul 4, pukul 3, pukul 4, pukul 5. Sampailah kita nak tidur balik. Kita cek balik. Ya, kita audit amalan kita. Kerajaan kalau tak ada audit dan 2 tahun berapa lori dia punya trailer, dia punya apa? File. Suara dia kena audit. Itulah amal kita. Bila kita audit, kita akan paling ringkas dia, kita akan jumpa 2 perkara. Sama ada kita audit jumpa amal soleh atau sebalik. Bila kita tengok sejam-sejam dapat kebajikan baik, maka kita syukur kepada Ta'ala. Syukur ya. Jangan nampak kita hebat lah, itu balik ni. Nampak tu kurnia Tuhan, alhamdulillah. Bila kita syukur, maka Tuhan akan tambah. Sebab Tuhan janjilah in syakartum la azidan akum. Kalau kamu syukur, aku tambah lagi. Dan pertambahan iman, makrifat itu lebih tinggi daripada pertambahan duniawiyah. Dan kalau kita jumpa pula sebaliknya, silap, dosa, maka kita apa? Cepat padam balik. Ya, padam dengan apa? Pemadam dia. At-taubah wal istighfar. Istighfar taubat. Jadi sebelum tidur kita dah bersihkan. Jadi kalau tertidur tu tidur terus pun alhamdulillah. Tertidur terus. Kejut-kejut tak bangun keras ya. Makna apa? Dia tidur dalam keadaan baik. Bila muhasabah dia bersihlah. Ada kaedah dia. Bila lazim muhasabah insya-Allah dia akan dekat kepada muraqabah. Itulah pas ya al-anwar mataya. Mana kenderaan. Jadi kita kena ada kenderaan ya. Kemudian lepas qulub wal asrar. Qulub jamak daripada qalbun. Qalbun satu hati. Qulub jamak mana segala hati. Itu dipanggil al-haqiqah al-qabila lil mafhumat. Itu qalbun. Hati ni dia boleh menerima segala hakikat yang dipaham. Bila hati itu bersih dia boleh masuk, mudah faham. Adapun asrar wal asrar tu jamak daripada sirrun. Sir, kalau banyak dipanggil asrar, segala sir rahsia, dia jamak sir. Dia ni wa huwa al-haqi al-qabilah litajalliyat. Sir tinggi tu kan. Makam sir kita ni dia boleh menerima tajalliyat, pembukaan-pembukaan rohani lagi tinggi dia buka. Jadi makam qalbi, makam sir, roh, makam sir. Sebab apa dia nama beza tu? Dia beza-bezakan nama. Sebab hakikat dia ialah roh, hakikat dia roh. Kulir roh min amri rabbi. Katakan roh tu urusan hakikat dia daripada Allah Ta'ala. Cuma perbezaan diletakkan nama sebab ada hal yang berlaku. Ya. Sebab roh tu selama dia kata roh tu madamat mustaznimatun bil ma'asi wal zunub wasyahawat wal uyub summiyat nafsan. Roh tu hakikat diri kita tu. Bila dia bergerumang dengan mungkar, maksiat, lalai, maka dinamakan dia nafsu. Nafsan. Nama dia nafsu. Wa iza in jazat wa naqalat inqilal bain, bila dia berubah balik kan, dia cucikan dia tu, maka dia menamakan dia sumyan aklan. Dinamakan dia akal. Ya. Dan selama maknanya dia berbalik-balik zalat taqallabat fil ghafla wal khudur, kejap-kejap ingat, kadang-kadang dia lalai, maka ketika itu dinamakan dia apa? Qalban, hati. Benda yang sama. Ya, benda yang sama. Kita pada kecil panggil kanak, dah besar panggil dewasa, adik panggil abang, bini panggil suami. Kalau ada tua besok, orang tu juga, cucu panggil datuk. Nama berbeza tapi hakikat yang sama.
Sebab apa hakikat sama? Sebab kedudukan dia, nama tu berbeza, maka dia beri nama yang lain. Hakikat dia juga. Hakikatul insan, hakikat diri kita sebenarnya. Ya, dialah yang ada di dalam diri kita ni, yang tak nampak. Dengan adanya ia, bergeraklah segala jasad kita. Jadi kalau kita fikir benda tak nampak dengan benda nampak, mana kuat? Benda nampak dengan benda tak nampak, mana kuat kan? Benda tak nampak lebih kuat, lebih kuasa. Benda tak nampak dia mengawal benda yang nampak. Rohani kita, roh nampak tak? Tak nampak. Tapi dia kawal dia apa? Jasad. Dia keluar dia kita apa? Qalu inna lillahi. Habis. Hilang segala-galanya. Dia raja ke dia rakyat, dia cantik tak cantik, dia apa pun, roh keluar dia, selamat jalan habis. Terkakulah dia macam batang kayu. Tunggu dimandikan, dikapankan, disemayang, sumbat dalam liang lahat, habis. Ya, sebab apa? Yang tak nampak tu dah keluar. Roh tu dah keluar. Ni depan mata kita ni apa tuan-tuan? Tuan-tuan tengok, kipas berpusing, lampu bercahaya, lampu kelang-kelip ada macam-macam kan? Nampak kan? Siapa kontrol dia? Benda tak nampak. Current nampak tuan-tuan? Kalau dia tak ada, dia blackout macam. Habis, golap gitu. Benda tak nampak sebenarnya yang mengontrol benda nampak. Lebih hebat. Last kali paling besar, Allah Ta'ala. Yang tak nampak, dia kontrol semua makhluk. Allah yudabbirus samawati wal ardh. Allah mentadbir langit bumi, semua dia kontrol. Gerak diam kita semua dia. Nampak tak dia? Tak nampak. Ya. Benda tak nampak lebih hebat nampak. Tapi kita nafsu aja tengok benda nampak. Kan tebang bulu pakai kapak, pakai ulu pakai nampak. Itu hadis Melayu, bukan hadis Nabi. Itu hadis Melayu. Ada nampak, tak ada tak. Itu tak boleh pakai kan. Itu bukan hadis Nabi. Sebab kita nak pakai benda lebih ghaib, lebih besar. Ya. Dalam Quran awal-awal surah Baqarah kan. Minabil ghaib, beriman dengan benda ghaib, maghabaan. Benda yang tak nampak terlebih hebat kan. Kat diri kita sendiri ni, diri kita ni yang bercakap siapa dia? Dia lah. Hakikatul insan. Kalau dia keluar je tuan, tak boleh cakap dah habis. Ya, rohani kita bila dia keluar dia tinggal sangkau. Sangkau, tunggu, dimandi, dikapan, disemayang, dimasuk dalam liang lahat. Habis. Tapi orang jaga sangkau. Padahal dia sebenarnya lebih hebat. Dia boleh meneroka segala-galanya. Ya, alam rohani ni dia boleh teroka macam-macam alam dia boleh masuk. Dengan syarat bersih. Bila dia bersih, diizin, makzun, diizin oleh Allah Ta'ala, dia boleh pergi. Alamil malakut, alamil jabarut, lebih tinggi. Sebab tu nama dia berubah. Ya, kalau dia tertawan dengan benda kotor, nafsu, syaitan semua, dia panggil nafsan. Dia panggil dia nafsu. Bila disucikan, dia naik sikit, dia panggil aklun, akal. Dia disuci lagi, maka dia panggil qalbun. Tapi qalbun tak apa tetap kan. La yusammal qalb illa bitaqallub. Nah, hati itu tak dinamakan qalbun hati, melainkan dia berbalik. Kejap rajin, kejap malas. Kejap sedap, kejap macam-macam kan. Kita tengok diri kita sendiri tak. Oh, dia rajin ke sedap, dia kena malas ke apa. Itu ada fakta dia lah. Dia rajin sebab apa, dia malas sebab apa, ada kena cek balik. Itu perjalanan rohani kita. Ya, itu qalbun. Dan apabila dia diberikan ketenangan oleh Allah Ta'ala, dia banyak zikrullah, sebab zikir menenangkan. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Tidakkan dengan zikrullah hati tenang. Maka dia mengambil jalan ni. Dia rajin zikir dengan hudur, bukan zikir dengan lidah ni. Hudur dalam tu menghadap hadrat Allah Ta'ala. Maka wasakanat wastarahat, dia pun tenang min ta'ibil basyariyah, daripada kepenatan mengambat benda luar ni. Maka ketiga nama dia apa? Sumiyat ruhan. Dinamakan dia ruhan. Rauh makna orang yang tenang. Ya. Bila dia bersih lagi, ya, fa iza tasaffat min ghaisil min ghabasil his, dia tak tertawan dengan benda luar ni, dia dah pergi menjangkau jasad aja kat sini, rohani dah pergi tempat lain. Sentiasa takluk dengan lebih tinggi, sumiat sirran, dinamakan dia sir. Atau lapisan-lapisan kita ni hebat tuan-tuan. Hakikat diri kita ni benda yang hebat, benda yang mahal. Ya, sebab dia datang pun dulu cantik kan. Alam zarri dulu ketika dihitabkan alastu bi rabbikum qalu bala, semua jawab senada. Ya, sebelum dipasang sangkau kita ni, Allah Ta'ala tu dalam Quran sebutkan, alastu bi rabbikum, tidakkah aku ni Tuhan kamu? Semua roh orang Melayu, orang Jawa, orang Cina, apa semua, kafir Islam, semua jawab sama.
Senada dia jawab, bala bahkan. Mana ya, dia mengaku ketuhanan Allah, nak tunduk pada Tuhan. Bila Tuhan uji je, pakaikan sangkar yang ada sekarang ni, yang macam-macam rupa dia, putih, coklat, macam dia bukan tinggi, rendah, macam-macam. Tempat duduk pesen dia ada, masuk sangkar tu. Maka Tuhan uji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Malah Tuhan nak test. Dia datangkan apa? Pengacau dia, Tuhan uji. Syaitan, nafsu, dunia, 4, dan pecahan dia banyak lagi bawah. Akhirnya apa tinggal tuan-tuan? Wa qalilum min ibadiyash syakur. Dah tinggal yang syukur Tuhan dah sikit, dia tinggal. Daripada banyak semua saja satu, senada menjawab ketuhanan Allah Ta'ala. Bila Tuhan uji je ni dah habis dah. Kena tarikan syaitan dia terbalik, kena tarikan dunia dia tertonggeng, tuan. Kena habis. Dah tinggal sikit aja. Buat satu orang wali, dia berdoa di kelambu Kaabah, dia bergayut, doa dia pelik, Allahumma ja'alni minal qalil. Jadi sahabat dia kata, pelik doa engkau ni. Allah, ya Allah, ij'alni minal qalil, jadikanlah aku daripada gulungan orang sedikit, minority. Kawan dia kata, nak minta majority, kau minority. Dia kata, kau tak baca ke ayat wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sangat hamba yang benar-benar taat yang syukur ke Tuhan. Masya Allah. Betul lah. Kalau itu maksud dia, betul lah. Maknanya apa? Sedikit tuan-tuan. Hasil daripada apa ni? Ni tapisan tadi. Kita nak tengok, nak duduk, kita duduk taraf mana tuan? Iman kita ni taraf mana? Nur kita tu tak sama tu. Kalau dia duduk, nur qalbi dia tinggi lagi. Kalau nur sir lagi terang. Macam lampu kan? Ada lampu 60 watt, ada 70, ada 100, ada 250. Yang tu kalau suluh je jauh peniti pun nampak kan. Takut lampu kita si Jepun pun tak nampak. Yang lampu suluh kan. Dah setahun tak ganti bateri. Dia suluh ingat si paling gua pada orang yang ambil. Itulah bila nur itu malap. Jadi dia tak dapat mengesan dengan tepat hakikat. Jadi dia tersilap, banyak tersilap. Jalan tersilap. Bawa kenderaan pula, motor tergentak, tercabut mentul. Entak lubang, langgar tiang elektrik, terkejut masuk parit. Macam-macam resiko bahaya bila nur tak ada. Begitulah nur iman dalam batin hati bila tak terang, dia nak bawa perintah Tuhan tu tak sama-sama tak apa laju. Kita kalau bawa kereta, bawa motor, tiba-tiba lampu kita masalah macam tu. Kita cepat break kan. Dia laju dah slow, tak berapa nampak. Dia tak berapa nampak, dia jalan tak laju. Bila dia nampak terang, dia jalan laju. Begitulah pentingnya anwar. Nur tu penting. Sebab tu kita kena sentiasa muhasabah. Kita tengok sikap kita terhadap perintah Tuhan ni laju ke tidak. Kalau laju, alhamdulillah, dan Tuhan tambah. Kalau tengok lain macam je, cepat-cepat cek balik kat mana dia select. Iza lam taqwa ala qiyamin lail wa siyamin nahar fa'lam annaka maqbulun qad qabbalatka khati'atu. Bila kamu tak mampu nak bangun malam, Quran panggil kan? Allah Ta'ala panggil tu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Setengah daripada malam bangun tahajud menghadap Allah Ta'ala. Siang pula nak puasa, tak boleh puasa. Hari Isnin puasa Senin, tak puasa. Senin Khamis tak puasa. Lalu minggu depan sampai Ramadan lagi. Itu kalau sampai, aku takut tak sampai. Waktu puasa Senin, puasa sunat kan? Dan Nabi, kenapa Nabi puasa Senin? Nabi kata pihi pihi pada hari Isnin, itu maknanya jadikan akan daku. Pihi ulitu. Makna Nabi sambut birthday dia tiap-tiap minggu kan. Pihi pada hari Isnin tu ulitu, aku dilahirkan. Ni nas orang pakai ambil buat maulud. Ni kata maulud bid'ah. Dia tak tahu Nabi tiap minggu sebut. Mana mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, kita dibenarkan menumpang sementara ini. Tiba-tiba kita nak bangun malam, nak bangun, dah belajar kan, dah dengar ceramah, buka kitab macam-macam, tapi tak berat, buat apa rasa malam kan? Nak buat ni, tadi dah niat ni tapi nak bangun tak boleh. Bangun-bangun orang azan, betul pun kata belum kamat lagi. Puasa Senin Khamis pula larai, asyik sumbat dalam perut, keras macam batu perut. Puasa tak jadi. Sebab apa tu? Ni Syekh Daud At-Ta'i wali besar didedahkan dalam minhaj. Fa'lam annaka maqbulun qad qabbal hatiatu. Sudahlah bahawa kamu ditambat.
Yang mengikat kamu sampai tak boleh nak buat ibadat tadi apa? Ialah maksiat dan dosa kamu. Itu saja separate. Jadi kalau kita rasa nak ibadat, rasa berat, banyak istighfar. Bahasa lemah nak bangun malam, sebelum tidur istighfar. Bacalah 70 kali astagfirullah, astagfirullah kan. Kalau pendek, kalau panjang bacalah apa istighfar pun. InsyaAllah tak payah pakai jam loceng kan. Loceng dekat sini. Batin dia loceng. Dia betul nak minta Tuhan sekejap mudah dia bangun. Ya. Tapi kalau kita pegang dengan loceng dan ke hati kita tak pegang dengan Tuhan, tak boleh. Kan loceng bunyi dia tutup tangan. Lepas tu dia tanya siapa padam jam. Dia padam dia tanya orang pula. Dia bukan kat loceng, kat sini ni. Qalbun, jiwa hati kita. Kalau dia kuat dengan Tuhan, sekejap kita bangun mudah. Ingat. Ya. Di situ kena cek. Ya, kita punya perjalanan rohani kita dengan Tuhan laju ataupun sebaliknya. Kalau laju, syukur pada Allah, harap Tuhan tambah. Dalam azab Sidi Ahmad Idris, dia ada mahamidus saminah. Maknanya dia ada mahamid, pujian. Sebelum baca itu ada pujian-pujian. Lepas itu so banyak syukur dan banyak memuji Allah Ta'ala syukur. Sebab syukur ni penarik. Iqalu ni'am asyukru. Pengikat nikmat, nak tambah nikmat ialah syukur. Sebab kita banyak syukur Tuhan tambah. Itu janjian ni Allah Ta'ala. Maka benda pertambahan tu ada dua. Satu jasadiah, satu rohaniah. Yang tinggi ialah rohaniah. Jasad ni biasalah tuan-tuan. Orang lain pun boleh jaga. Orang tak beriman boleh jaga jasad. Sekadar nak makan ni tak. Rohani ni besar. Sebab dia nak menghadap Allah Ta'ala. Dan kalbun itu isyarat kepada permulaan akal yang jatuh atas jamal ilahi. Ya, kalbun ni kalau kita sucikan baik, insya-Allah dia boleh masuk ke dalam jamal, memandang akan kecantikan ilahi pada awal nazar dia, awal pandangan dia. Dan sir itu batin kalbun. Batin, ya, mana yang dalam. Sebab lapisan hati kita tu banyak. Benda satu tapi nama dia lain-lain. Kan? Masuk pegawai keselamatan, mula apa? Private, lepas tu apa? Las kopral, lagi apa lagi? Sarjan, major, lagi apa? Bangku. Macam-macam pangkat katakan. Orang yang sama je. Orang sama, tapi dia naik. Begitulah hati. Bila dia bersih, nama dia tukar. Lagi bersih, lagi tukar nama dia. Yang kesudahan kepadanya segala haqa'iq yang datang atasnya, maka tahqiqlah dengan jalalnya. Ya. Bila dia bersih tadi, dia mudah memandang jalal. Tsunami berlaku, apa kita nampak? Gempa bumi berlaku, apa kita nampak? Orang aksiden, apa kita nampak? Kalau orang yang telah terbuka rohani dia, benda-benda macam ni dia akan nampak apa? Jalalullah. Apa makna jalal? Keagungan, kekerasan Tuhan. Dia kata ganap tuan. Dulu bila Aceh kena kan, Jepun tahu, Jepun kata kita pasang alat canggih. Sekali ya Tuhan hantar tak sempat. Dengan dia punya apa? Tong-tong ya, bang kimia habis macam tin susu ya, habis semua. Ya, Allah Taala ledakkan sekali harum. Ni kita kena apa ni? Covid ni pun satu dunia mengerupu kan. Satu dunia dia gegau, habis ekonomi. Tu baru dia hantar benda tak nampak sikit je kan. Serangga halus ni. Takut kita kan ni. Atau belum dihantar lagi digegau habis. Iza zulzilatil ardu zalaha. Tuhan gegar sur langit, wa akhrajatil ardu asqalaha, muatan bumi terbalik bergulung. Oh, tu habislah tuan. Ya. Dia pandang jalan. Apabila kita kena masaib, musibah dan sebagainya berlaku atas muka bumi atau pada diri kita, pandang jalalullah. Itu semua kekerasan Allah. Dia kata jadi kun fayakun. Tak ada siapa boleh sekat. Ya. Persoalan ni kenapa guna lafaz kun fayakun? Kita mengaji usuluddin al-qudrah wal iradah muta'alliqatan bi jami'il mumkinat. Kudrat dan iradat Tuhanlah yang bertakluk segala makhluk. Dia yang menentukan dengan taksis iradat dan menjadikan dengan kudrah. Takluk tanjizi hadis. Kenapa dalam ayat dia guna lafaz kun? Adakah Tuhan jadi dengan kun? Bukan. Kun tu isyarat. Maknanya apa dia nak jadi, maknanya kalau kita tengok pada huruf pun kaf dengan nun. Antara bainal kaf wan nun ghairul fasil. Kita aja kun kan kaf nun. Dia tak ada kaf waw nun kuna kun. Apa maksud dia? Maksud dia antara kaf dengan nun tak ada persenggangan, tak ada siapa boleh halang. Kalau Tuhan kata jadi. Dia kata tak jadi, tak jadi. Itu maksudnya. Tak ada siapa boleh sekat kendak dia mana. Ya? Dia kata jadi berlaku. Jadi maknanya kita tengok apa saja yang dijadikan Allah Ta'ala tadi akan menunjukkan kuasa besar jalal dia.
Ataupun jamal, dia dua, ulama letakkan pembagian dua. Jamal, jalal. Ya, al-lutfi, ya, ar-rahim, ar-rahman, ar-razzaq, itu masuk pada jamal. Mana sifat keelokan, kemesraan, ya, kemuliaan Allah Taala, memberikan rezeki macam-macam kurniaan. Bila ditarik balik itu jalal, dia tunjuk kekerasan. Dia dua jelah. Ya, simpul di situ. Al-qahar itu semua masuk jalal. Maka barang siapa terbit nur dalam hatinya, maka berjalan ia atas kenderaan fahamnya. Ya, maka barang siapa terbit dalam sir dia, maka berjalan ia dengan kenderaan ilmunya. Mana ilmu mula dunia Tuhan buka. Dan barang siapa yang tiada jadikan baginya nur, maka tiadalah baginya nur. Na'udzubillah. Kalau ada nur gelap tentu na'udzubillah. Dan apabila ada nur itu kenderaan kepada hak kita Ta'ala yang menanggung kepadanya, ya, maka tiadalah menanggung atas sesuatu daripada yang batil. Jadi maknanya pun nak pergi dapatkan nur kenderaan ni, kena ada syarat dia. Ya. Benda yang tak elok dia kena buang bila dia bersih. Dan terkala ada nur itu serta dengan hati, tuan cempakkan dalam batin. Dia panggil waridat, ya, warid-warid tuan cempakkan. Sebagaimana telah kita bahas dulu kan. Kepada tempat dengan sengaja, maka diumpamakan sekali dengan kenderaan dan sekali dengan tentera. Jadi nur tadi itu diserupakan, yang kita baca ni diserupakan apa? Matiyah, kenderaan. Bila ada nur, kita cepat jalan. Maka akan datang pula, dia akan bincang nur pula diserupakan dengan jundun, maknanya tentera. Bila kita nak berperang, kita kena siap tentera. Dan perang kita ni lebih teruk daripada perang dunia dan perang dengan nafsu. Selagi kita berdenyut nyawa kita, dia tak ada gencatan senjata. Kita qalu innalillah, baru dia habis. Perang dengan nafsu. Ada pun perang dunia macam mana besar pun, dia ada gencatan senjata. 2-3 tahun lama-lama orang damai balik kan, ganti. Dia tak ada terus. Ada pun nafsu tidak. Selagi kita bernyawa turun naik, dia selagi tu Tuhan letakkan sebagai hujan, dia follow. Maka kita kena accept betul-betul dan minta pertolongan Allah Ta'ala supaya nur hati kita makin terang, mudah kita mengejas supaya nafsu tadi jadi baik. Kemudian an-nur jundul qalb wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin inna khairal qur'an. Subhanallah.